kita sekali lagi ya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Ya, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai tata bahasa iaitu ayat tunggal ya. Untuk hari ini kita akan sambung sedikit lagi ya ayat tunggal beserta dengan ayat majmuk. Okay, Pada minggu lepas saya dah terangkan sedikit tentang apa itu ayat tunggal ya. Apa ni? Okey, boleh teacher. Okey ya. Pada minggu lepas saya ada terangkan sedikit tentang apa itu ayat tunggal ya. Dalam ayat tunggal ada subjek dan ada predikat. Okey, tak apa, hari ini saya akan ulang sekali lagi ayat tunggal beserta dengan ayat predikat. Okey, sebelum tu saya nak tanya, kamu nampak tak slide saya ni? Nampak tak slide saya? Nampak. Kalau nampak, okey, bagus ya. Kalau nampak, respon. Nak jawab, on je mic ya. Lepas tu off balik. Sebab apa cikgu suruh off mic? Sebab nanti kawan-kawan lain terganggu ya dengan suara kamu ya. Kecuali kalau kamu nak jawab. Okey. Ya, okey. Sebelum tu saya nak memperkenalkan lagi sekali. Nama saya Cikgu Hanis bin Ibrahim. Nampak tak gambar saya ni? Ni ejaan nama saya. Ya, okey, bagus ya. Cikgu Hanis bin Ibrahim. Ya, sebelum ni saya mengajar di sesi pagi. Ya, saya mengajar di sesi pagi. Ya, sebelum ni saya mengajar di sesi pagi. Tahun ni saya mengajar di sesi petang. Ya, okey, baik. Kita mulakan kelas kita. Okey, saya akan. Okey, baik. Okey ya. Tema kita pada hari ini ialah kekeluargaan. Ya, sebut kekeluargaan. On mic dan sebut. Saya tunjuk. Ni apa ni? Kekeluargaan. 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 Sebut. Kekeluargaan itu membentuk diri. Macam-macam bunyi ada. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Cara nak sebut dia keluargaan. Ya. Okey, itu tema kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini. Okey, saya nak siapa-siapa boleh sebut apa tajuk kita pada hari ini? Apa tajuk kita pada hari ini? Siapa nak sebut boleh on mic dan sebut apa ejaan dia, apa bacaan dia ni. Bantu membantu di dapur. Bagus. Siapa tu? Sebut nama. Siapa yang baca tadi? Bagus. Muhammad? Azim Wafi ya? Okey, bagus. Okey ya. Bantu membantu di dapur. Okey, saya nak tanya lah. Ya. Apa yang kita bantu mak kita di dapur? Siapa yang suka bantu mak dia di dapur ataupun ayah dia di dapur? Tolong respon. Apa yang kamu buat di dapur? Bantu apa? Okey, siapa? Memasak. Bagus. Boleh masak Okey, selain daripada memasak, apa lagi kita bantu? Kita tolong mak kita apa kat dapur? Basuh pinggan. Lagi? Apa lagi? Basuh pinggan, apa lagi? Sapu sampah. Sapu sampah. Buang sampah dalam tong sampah. Ya. Kemas meja. Banyak lagi kita boleh tolong mak kita di dapur. Tambah-tambah lagi. Lap meja. Bagus, Ansha. Ya. Tambah-tambah lagi musim PKP ni kita tolonglah mak kita ya. Lap meja, susun pinggan dan sebagainya. Ya. Okey, seterusnya. Baik. Okay, saya tekan ni. Okey ya. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ya. Okey, ni objektif kita. Ya, saya nak kamu boleh baca, boleh mengecam, boleh mengenal ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik dah, seterusnya. Okey, kalau kamu dapat lihat, paparan ini merupakan paparan ataupun petikan
untuk tajuk kita pada hari ini, bantu membantu di dapur dalam buku teks halaman nombor 3, insya-Allah ya. Bulan 2 nanti, bulan 2 dah tak lama dah, kamu akan dapat buku teks ya. Buku teks dia macam ni, saya tunjuk kejap. Nampak tak? Sorry. Buku teks dia, yang ni lebih kurang macam ni lah. Ini buku aktiviti ya. Nanti kamu akan dapat pada minggu hadapan bulan 2 ya. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, paparan tadi ya. Yang ni saya besarkan sikit paparan supaya kamu dapat lihat ya. Okey. Siapa boleh baca yang anak panah bergerak ni kat bawah ni? Siapa boleh tolong baca? Boleh tolong cikgu baca tak? Apa yang sebutan dekat bawah ni? Siapa boleh baca? Bagi tahu saya, contohnya, cikgu, saya Muhammad Ahmad Daniel. Okey, lepas tu boleh baca bawah ni. Siapa boleh tolong baca? Ada tak? Baca ni, apa perkataan ni? Boleh? Kalau tak nak baca, saya baca. Ya, tak apa, cikgu baca dulu. Mungkin kamu malu. Ya. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, cikgu akan baca petikan ni sampailah untuk perenggan pertama, cikgu akan baca. Perenggan kedua, ini kita panggil perenggan ya. Yang ni kita panggil perenggan. Dia sampai kat sini ni perenggan kedua. Ni perenggan ketiga. Perenggan ketiga bermula dengan Nabila sampai ibunya. Saya akan baca untuk perenggan pertama. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perenggan. Untuk perenggan pertama ni, cikgu akan baca ya. Okey, cikgu akan baca perenggan pertama. Nabila ke dapur. Tolong dengar ya. Dengar cikgu baca dan sebutan dia. Ya. Okey, Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Okey, untuk perenggan kedua, siapa nak tolong cikgu baca? Ya, bukan baca untuk cikgu ya, baca untuk kawan-kawan. Ingat tak minggu lepas cikgu dah pesan kalau kamu tak tahu baca ke, kalau kamu baca tak lancar ke, tak apa. Kamu baca saja, cikgu akan guide kamu, cikgu akan tolong kamu. Ya, kalau kamu nak jawab soalan, salah jawab tak apa. Kita boleh betulkan sebab kita dalam proses belajar. Ya, dah belajar. Salah jawab, salah sebut, kita boleh betulkan. Cikgu boleh betulkan. Itu cara saya ya. Kalau contohnya saya panggil Samir Nasri, tolong jawab. Contoh ya, kalau Samir jawab salah, kita boleh betulkan ya. Okey, siapa nak tolong cikgu baca perenggan kedua? Perenggan kedua, wah hingga ke tersenyum je. Okey, siapa nak tolong saya? Sebut nama, lepas tu baca. Siapa nak tolong baca? Siapa saya? Sebut nama. Sebut nama saya. Okey. Okey, boleh mula sekarang. Okey, kalau kamu baca perlahan, baca tak lancar tak apa. Saya akan bantu kamu. Okey, ni apa ni sebut ya? Okey, 1, 2, mula. Wah, yang saya tunjuk ni. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan. Ini, ibu sungguh pandai memilihnya. Kata Nabila, Puan Zainab tersenyum. Nabila. Bagus ya. Sampai situ je. Kita bagi peluang pada kawan yang lain. Bagus. Siapa yang baca tu bagus ya. Tak apa. Kita nak belajar. Kalau kamu baca tak lancar pun tak apa. Ya. Kita boleh betulkan. Okey, seterusnya. Siapa nak baca yang saya tunjuk ni. Yang ada bulat yang saya tunjuk ni. Okey. Siapa nak tolong baca Nabila sampai ke ibunya kat sini. Okey. Buka mic. Sebut nama dan baca. On mic. Lepas tu sebut nama dan baca. Sebut nama. Ada tak? Sebut nama kamu.
ada. Yang ni, Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Tolong baca untuk cikgu. Kawan-kawan nak dengar. Boleh tak? Tak apa, ibu dekat tepi tu boleh tolong. Tolong ibu kat tepi tu. Atau ada ayah ke kat tepi tu boleh tolong. Cepat. Iman Nur Hanis, boleh tolong baca Nur. Cikgu baca. Siapa tu? Pandai melihat. Mana? Nabila. Ni. Nabila kita mestilah makan. Nabila kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Bagus, Iman Nurhanis. Iman Nurhanis budak baru kan? Okey, tak apa. Bagus ya. Okey, seterusnya perenggan keempat. Siapa nak tolong saya baca mengapakah kita sehingga Nabila saja? Ni pendek sikit. Siapa nak tolong saya baca? Ada tak sebut nama, on mic, sebut nama dan baca. Ya? Sebab cikgu tak kenal lagi kamu semua ya. Sebab saya, ni pertama kali saya ke sesi petang. Sebab saya tak kenal lagi anak murid saya ni. Sekarang inilah saya nak kenal. Okay, siapa nak tolong baca? On camera, semua on camera. Saya nak tengok muka. Jangan takut. Ya, on lah kamera, buka kamera. Kamera boleh buka. Ya, buka kamera. Kemudian baca. Tak ada. Okey, saya bacalah ya. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Ni cerdas ya. Okey, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ya, okey. Bila kamu dapat teks nanti, saya nak kamu baca petikan ni ya. Baca petikan ni. Tak lancar tak apa. Kita baca sama-sama ya. Okey, seterusnya kita lihat apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Minggu lepas ya kita sudah belajar mengenai ayat tunggal. Tapi hari ini tak apa, kita ulang lagi sekali ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, dah sedia untuk belajar? Ya. Okey, kita mulakan. Okey, untuk seterusnya ayat tunggal ya. Ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ya ataupun ayat selapis ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ingat dalam ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat. Macam mana kita nak mengecam ayat tunggal ya? Nak mengecam, nak mengenal subjek dan predikat. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya contoh ayat tunggal. Ya, contoh ayat tunggal. Dekat sini cikgu ada senaraikan 5 contoh ayat tunggal. Ya, kalau kamu perhatikan di bawah ni merupakan ya kotak di mana terdapat 2 kolom. Yang pertama kolom subjek, ya. Yang kedua kolom predikat. Macam mana kita nak mengenal ya? Mengenal apa itu ya ayat tunggal ya. Okey, baik. Minggu lepas saya dah bagi tahu apa itu subjek ya. Okey, untuk ayat pertama, ibu. Tempat ini sungguh cantik. Subjek dia ibu. Ya, predikat dia tempat ini sungguh cantik. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, saya suka bersenam di sini. Ya, subjek dia saya. Predikat dia suka bersenam di sini. Seterusnya, ayat nombor 3. Ya, kita sangat bertuah. Subjek dia kita.
Ya, predikat dia sangat bertuah. Okey, untuk ayat nombor 4, yang ni saya ulang pada yang minggu lepas ya. Pagi ini cuaca cerah. Subjek dia pagi ini. Predikat dia cuaca cerah. Ya. Okey, untuk ayat yang terakhir, ayat tunggal yang terakhir, matahari bersinar terang. Ya, subjek dia matahari, predikat dia bersinar terang. Okey, masuk ayat tunggal kat sini, dia dah tak ada ayat lain dah. Dia habis sampai sini saja. Contohnya, saya suka bersenam di sini. Dia tak ada sambung sampai sambung ayat lain. Contohnya yang saya cakap tadi, kita akan tengok pada ayat majmuk ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada ayat majmuk. Ya, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Ya, dia disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, saraya dan lain-lain. Ya, kata hubung ni dia banyak ya, ini contoh yang saya sebut. Dan ada lagi kata hubung yang lain-lain ya. Okey, untuk membina ayat majmuk ya, kita kena gabungkan dua ataupun lebih kata ayat tunggal ya. Kita sambung dengan kata hubung. Kejap lagi saya bagi tahu macam mana kita nak bina ayat majmuk. Okey, kita lihat dekat sini. Contoh ayat majmuk ya. Okey, saya buat warna biru sebab kita nak bezakan ayat majmuk dengan ayat tunggal. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, untuk menghasilkan, untuk membina ayat majmuk, kita perlukan dua ayat tunggal. Kita bagi dua dulu, dia sebenarnya boleh lebih. Tapi saya bagi dua dulu ya, supaya kamu faham dekat sini ya. Ayat tunggal, dua ayat tunggal kita akan gabung menjadi satu ayat majmuk. Contoh ayat tunggal dekat sini, abang kurus, abang tinggi. Ya, ini ayat tunggal. Ini satu ayat tunggal, abang kurus. Satu lagi ayat tunggal, abang tinggi. Maksudnya dua ayat tunggal. Kita nak jadikan ayat majmuk. Okey, baca dulu ayat majmuk. Siapa boleh tolong saya baca ayat majmuk ni? Siapa boleh tolong saya baca ayat majmuk? Apa dia tulis? Abang. Lepas tu Tinggi. okey. Siapa tu? Sebut nama dulu. Sebut nama. Saya Zihana. Sebut nama. Muhammad Zafi. Muhammad Zafi. Malu nak sebut nama Okey, lepas tu baca. Apa ni? Apa ayat majmuk ni? Abang Zafi, sebut ayat majmuk. Abang kurus dan tinggi. Abang kurus dan tinggi. Kamu perasan tak dekat ayat majmuk ada satu saja abang. Kalau kamu tengok dekat ayat tunggal ada dua kan, abang kurus, abang tinggi. Tadi saya kata kita nak bina ayat majmuk, kita perlukan kata hubung. Dan bila kita nak bina ayat majmuk, abang kita guna seorang, satu je nama perkataan. Sebab siapa yang melakukan, kita merujuk kepada siapa? Seorang kan, abang. Jadi kita kena guna satu saja, abang. Abang kurus, kita guna kata hubung dan tinggi. Abang kurus dan tinggi. Kalau kita lihat kepada ayat tunggal tadi, dua ayat tunggal, abang kurus, abang tinggi. Ya, kita guna kata hubung dan untuk membina ayat majmuk. Yang ni penting ya, apabila kamu nak membina karangan, nak membina membina 5 ayat yang lengkap, kamu kena tahu dulu ya cara nak membina ayat majmuk ya. Abang kurus dan tinggi. Kita guna satu saja abang. Kecuali kalau pada ayat tunggal ni dua nama yang berbeza. Contohnya kalau abang kurus, kakak tinggi. Kita guna kata hubung lain. Kita tengok kata hubung yang kedua. Ayat tunggal yang seterusnya, ayat tunggal yang pertama, beg tangan itu cantik. Okey, siapa boleh baca beg tangan yang kedua ni? Sebut nama. Beg tangan tu. Sebut nama dulu, sebut nama. Siapa saya tu? Saya tak dengar. Aisyah Zara, bagus. Sebut nama, lepas tu baca ayat tunggal ni. Beg tangan tu. Apa? Beg tangan
itu Cantik. cantik. Bagus. Yang kedua. Beg tangan itu Mahal. mahal. Okey, Tapi bagus. Yang ni jangan baca. Yang ni jangan baca lagi. Yang ni jangan baca lagi. Saya nak cikgu nak kamu baca yang ayat tunggal ni. Okey, dan saya dah pesankan, kalau salah baca ke, kalau kamu tak lancar ke, tak apa. Eja dalam hati dan sebut. Okey, bagus Zahra, Aisyah Zahra ya. Beg tangan itu cantik. Beg tangan itu mahal. Ini merupakan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal. Kita nak jadikan ia sebagai ayat majmuk. Okey, kita kena gabungkan ayat tunggal ni. Kita guna kata hubung tetapi. Ya, yang nampak tak bulat yang bergerak tu. Okey, kita guna tetapi. Dia kena, penggunaan kata hubung kena sesuai dengan ayat tu. Dengan ayat tunggal ya. Okey, cuba kamu tengok ayat tunggal, ayat majmuk yang seterusnya ini. Siapa boleh tolong saya baca? On mic, sebut nama dan baca. On mic, sebut nama dan baca. Boleh tolong saya? Siapa boleh tolong saya? Imana Hanis tak nak? Tak apa, yang lain malu kot. Okey, tak apa, jangan malu ya. Jangan malu. Boleh tak siapa tolong baca yang ni? Bagus. Okey, sebut yang ni, baca. Baca. Siapa yang suka baca tu dia nak belajar. Beg tangan itu cantik tetapi mahal. Bagus ya. Beg tangan itu. Beg tangan tahu tak? Beg tangan tu yang mak awak pakai tu. Oh, LV ke, Gucci ke ya. Beg tangan itu cantik tetapi mahal. Ya. Okey, kamu tengok beg tangan pada ayat majmuk ni ada satu saja. Sebab apa? Sebab kalau kita merujuk kepada ayat tunggal, ya, dua ayat tunggal ini menggunakan nama beg tangan. Benda yang sama. Sebab kita nak merujuk kepada satu benda. Jadi, apabila kita bina ayat majmuk, kita cuma letak satu saja beg tangan. Beg tangan itu cantik. Kata hubung dia, apa ni? Sebut-sebut. Kata hubung dia. Tetapi. Ni yang saya buat. Tetapi. Okey tetapi ya. Beg tangan itu cantik. Tetapi mahal. Kita guna satu saja subjek dia ya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Siapa boleh tolong saya baca ayat tunggal, dua ayat tunggal ni. On mic, sebut nama dan baca. Salah baca tak apa. Ya, kita boleh betulkan. Siapa boleh tolong saya? Kawan-kawan nak dengar. Siapa boleh tolong saya baca yang ni? Baca, sebut nama, lepas tu sebut nama dan baca. Saya boleh. Baca. Boleh tak? Boleh. Sebut. Sama cantik. Baju kurung cantik. Okey, Chongsam cantik. Chongsam ni apa sebenarnya cikgu? Apa itu Chongsam? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa itu Chongsam? Tak tahu? Apa itu Chongsam? Kuih ke? Kereta ke? Siapa boleh bagi tahu saya? Baju. Chongsam tu apa? Baju untuk kaum apa? Baju untuk kaum apa? Baju, betul, bagus. Baju, bagus. Untuk kaum? Baju dari kaum Cina. Bagus, Iman Yohanes. Baju untuk kaum Cina. Baju kurung kita dah tahu dah kan. Untuk kaum Melayu. Ya, kalau kita tengok Cheongsam ni untuk kalau tahun baru Cina, kebanyakan kaum Cina dia pakai. Ya. Okey, kamu nampak tak ada tanda ni? Ni tanda apa ni? Ni tanda apa ni? Tanda soal. Ni tanda apa? Tanda soal, Aisyah Zahra. Bagus. Tanda soal dia macam telinga lah. Telinga kita. Cuba kamu pegang telinga. Cuba telinga. Cuba kamu ikut macam ni. 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 Kamu ikut.
Dia macam tanda soal ataupun tanda tanya, dia macam telinga. Mak kita tanya, dia tanya kita dengar. Ya? Okey, baik. Mak kita tanya, kita dengar. Kita dengar dengan telinga. Okey, ni tanda soal ya. Tanda soal macam telinga pakai anting-anting okey, macam itulah. Kamu ingat tak ya? Kalau jumpa je tanda ni maksudnya dia tanda tanya. Kita tanya dia. Apa? Okey, kita tanya dia. Okey, baik. Untuk menghasilkan ayat majmuk, okey, siapa boleh tolong saya baca ayat majmuk ni? Cepat. Siapa? Saya tanda ya. Saya tanda siapa yang baca, siapa yang respon, saya tanda dekat kertas ni. Okey, untuk pentaksiran ya. Okey, siapa boleh tolong saya baca ayat majmuk ni? On mic, sebut nama, kemudian baca. Kuat sikit baca. Salah baca tak apa. Salah sebut tak apa. Kita boleh betulkan sebab kamu dalam proses pembelajaran. Ya? Okey. Boleh buka mic, cuba sebut. Ada tak? Orang yang sama pun tak apalah, yang lain malu. Muhammad Zuhafi. Okey, Zuhafi. Sekejap, Zuhafi. Bagus ya. Zuhafi ni aktif ya. Minggu lepas pun sama. Saya dah catat minggu lepas pun Zuhafi ni aktif. Dia suka sangat jawab bagus Zuhafi. Ingat ya, kalau buka sekolah nanti saya carilah siapa yang suka menjawab, kita lantik jadi ketua ke, penolong ke. Ni orang hebat ya, kita lantik orang hebat. Yang lain pun hebat tapi dia malu ya. Okey, tolong baca Zuhafi yang ni. Baca Zuhafi. Cheongsam atau baju kurung cantik. Okey, kita tanya contohnya cikgu tanya Wafi, Cheongsam atau baju kurung cantik? Kita tanya macam tu ya. Okey, Cheongsam atau baju kurung cantik. Kenapa cikgu? Kenapa kita guna ada perkataan Cheongsam, ada perkataan baju kurung? Sebab apa? Okey, cuba kamu tengok. Dekat sini ada dua subjek yang berbeza. Satu subjek Cheongsam, satu subjek baju kurung. Tetapi predikat dia sama. Apa predikat dia? Apa predikat dia kat sini? Ni saya tunjuk ni. Apa predikat dia? Cantik. Cantik. Bagus. Cantik, predikat dia sama. Jadi, untuk membina ayat majmuk, kata hubung yang paling sesuai atau. Ya, atau. Kata hubung yang paling sesuai atau dekat sini. Contoh ayat majmuk daripada dua ayat tunggal tersebut. Cheongsam atau baju kurung cantik. Ya, ni atau. Dan kata subjek dia sama. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, contoh ayat majmuk seterusnya. Ni contoh ayat majmuk seterusnya. Siapa dekat sini ada dua ya, dua ayat tunggal. Dia guna subjek apa dekat sini? Siapa boleh bagi tahu saya subjek apa dekat sini? Boleh on mic sebut nama dan bagi tahu saya. Dekat Orang sini diguna dekat sini diguna subjek apa? Dua ayat ni. Yang sama. Subjek dia sama kat sini. Subjek dia apa kat sini? Apa subjek dia? Faizal. Dekat sini subjek dia Faizal ya. Okey, boleh tolong buka mic baca dua ayat tunggal ni. Okey, boleh tak tolong baca? Okey, boleh tak siapa-siapa tolong baca untuk cikgu? Cikgu nak ambil gambar ya, lupa je nak ambil gambar. Sekejap, saya nak ambil gambar dulu. Kena ambil gambar. Sekejap. Okey, boleh tak siapa-siapa tolong baca? Kejap lagi lah kita ambil gambar. Okey, siapa-siapa boleh tolong baca tak yang ni? Ayat tunggal seterusnya. Ros Iwan, geleng kepala. Baca Ros Iwan. Ros Iwan. Jangan sembunyi, jangan malu. Ros Iwan, tolong baca. Boleh tak? Saya nak cikgu nak semua buka mic, buka video. Cikgu nak tengok muka. Okey. Alah, tutuplah pula. Zihana Nur, tolong baca. Saya panggil nama sebab dekat kamera ya. Semua tutup bila saya suruh baca. Okey, saya baca ya. On lah mic, on lah video. On video dulu Zihana Nur. On video. Saya nak tengok muka. On video. Baca.
Video. Ni apa? Faizal membeli Faizal membeli tiket. tiket. Bagus. Yang ni? Faizal masuk ke panggung wayang. Bagus. Siapa nama? Zihana Nur Wafi lagi. Terus Wafi. Wafi tak nak muka kamera, dia malu. Okey, baik. Dekat sini, ayat tunggal dekat sini, Faizal membeli tiket. Faizal masuk ke panggung wayang. Dekat sini, subjek dia sama, iaitu subjek dia Faizal. Subjek dia Faizal. Predikat dia membeli tiket. Yang kedua, masuk ke panggung wayang. Kita nak hasilkan kata ayat majmuk, kita perlu menggunakan kata hubung lalu. Lalu. Okey, boleh tak siapa-siapa tolong baca ayat majmuk yang saya tunjuk ni? Boleh tak tolong baca? Cepat. Siapa cepat je. Orang yang sama pun tak apa, yang lain malu. Siapa nak tolong cikgu baca? Nak tolong baca ayat majmuk ni? Tolong cikgu. Muhammad Zurafi, tolong baca. Zurafi. Faizal membeli tiket lalu masuk ke dalam panggung wayang. Bagus, Okey, bagus. Siapa yang suka jawab soalan tu, maksudnya dia cepat akan belajar, cepat akan dapat. Yang lain tu dapat, cuma beza dengan orang yang suka jawab. Okey, Faizal membeli tiket lalu masuk ke dalam panggung wayang. Kalau kamu nak tengok dekat sini pada ayat majmuk ni, Faizal dia guna satu saja. Kita tak boleh guna Faizal membeli tiket lalu Faizal masuk ke dalam panggung wayang. Tak boleh macam tu sebab Faizal ni Faizal dia satu saja. Faizal dia satu saja. Kena guna satu saja. Faizal orang yang sama, subjek yang sama, kita guna satu sahaja. Satu saja Faizal. Faizal memberi tiket. Kata hubung dia apa? Kata hubung dia? Buka mic semua, buka mic sebut. Kata hubung dia apa? Lalu. Lalu. Yang lain tak nak sebut. Sebut tak apa. Lalu. Kata hubung dia lalu. Faizal memberi tiket lalu masuk ke dalam panggung wayang. Okey, ayat majmuk yang terakhir. Yang ni pendek saja. 2 ayat tunggal. 2 ayat tunggal. Siapa boleh tolong saya baca? Saya Aisyah Zara. Zara dulu baca. Aisyah Zara dulu baca. Adik minum susu. Adik sihat. Bagus. Yang lain tolong baca. Siapa nak tolong Iman Nur Hanis? Ni Nur Aisyah. Tolong baca. Nur Aisyah betul. Adik minum susu, adik sihat. Bagus. Boleh pun baca. Malu kan? Malu. Malu tak apa. Mula-mula. Hari pertama, hari kedua ni malu tak apa. Adik minum susu. Adik sihat. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya dekat ayat tunggal ni subjek dia apa? Ayat tunggal ni subjek dia apa? Adik. Bagus. Iman Nur Hanis. Bagus. Fatih nak jawab apa tu? Fatih nak jawab apa tu? Okey. Adik minum susu, adik sihat. Adik, dua-dua ayat tunggal ni subjek dia adik. Predikat dia apa ayat yang pertama ni? Siapa boleh bagi tahu saya predikat dia apa? Tadi subjek dia ayat tunggal. Subjek dia adik. Ayat tunggal ni. Yang kedua, predikat dia apa? Adik yang kat belakang tu. Adik sihat. Minum susu. Minum susu. Adik sihat. Minum susu. Minum susu untuk ayat pertama. Okey, bagus. Untuk ayat tunggal yang kedua, adik sihat. Subjek dia adik. Predikat dia apa? Ambil yang belakang tu. Ambil yang dekat belakang. Apa? Zihana Nur. Adik sihat. Bukan, adik minum. Sihat. Adik. Sihat predikat dia. Okey, baik. Kita tengok kepada ayat majmuk. Untuk membina ayat majmuk, tadi kan cikgu dah pesan kan, kalaulah subjek dia sama, kita ambil satu sahaja. Kita tulis satu sahaja. Kalau subjek dia sama. Okey, maksudnya dekat sini adik. Predikat dia dua-dua adik. Tulis sini adik.
subjek dia. Kalau predikat dia berlainan, kita tulis dua-dua predikat dia. Adik minum susu. Kata hubung dia apa? Siapa boleh bagi tahu saya kata hubung? Supaya. Supaya. Alah, malu nak sebut muka. Okey, okey, supaya. Supaya ni ialah subjek, ialah kata hubung, sorry. Kata hubung. Subjek ni kata hubung. Okey, siapa boleh boleh baca untuk saya? Ni, saya nak dengar suara. Yang lain tak nak baca. Yang lain tolonglah baca, tak apa. Okey, baca ayat majmuk ni yang ngebulat tu. Adik minum susu supaya sihat. Adik minum susu supaya sihat. Bagus. Okey, kalau kita nak jawab, sebut nama. Saya Muhammad Fatih bin Muhammad Faisal. Baca. Senang, cikgu tik nama. Kalau kamu tak sebut nama, cari siapa suara ni, saya tak kenal ya. Okey, seterusnya. Okey, saya harap kamu faham yang ni ya. Saya harap kamu faham ayat majmuk ya. Okey, ayat majmuk ni kamu faham ya. Siapa-siapa nak tanya tak untuk ayat majmuk ataupun ayat tunggal? Ada tak? Okey. Baik, kita pergi ke seterusnya. Ya, mana ni? Uji minda. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Kamu ada tak pegang buku? Ada tak buku tulis dekat depan mata? Depan kamu? Ada tak? Ada. Okey. Saya akan buka kejap lagi teks petikan ni. Cikgu nak kamu cuma cari 3 saja ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. Dekat sini contohnya, okey. Contohnya Nabila ke dapur. Ini ayat tunggal. Warna merah ayat tunggal dan ayat warna biru ayat majmuk. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan. Kat sini dia ada 3 ayat tunggal. Yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan. Kalau kita kalau ayat warna biru ni tak jadi ayat majmuk, dia 3 ayat tunggal. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan. Nabila melihat ibunya membersihkan daging. Nabila melihat ibunya membersihkan sayuran yang baru dibeli. Ini 3 kalau ayat tunggal. Maka untuk menjadikan ia ayat majmuk, dia combine, dia gabung 3 ayat tunggal tersebut. Nabila dia guna 1. Okey. Untuk ayat tunggal, kamu cuma tulis 3 dan ayat majmuk, kamu tulis 3. Okey, saya pergi, okey tak apa, saya bagi. Okey, nampak tak? Nampak tak? Mengenal ayat tunggal dan ayat majmuk. Tak apa, saya bagi. Tapi latihan satu lagi, nanti saya akan bagi link Google Form untuk latihan ya. Okey, saya nak kamu salin ni, buat macam ni tadi. Sekejap. Saya nak kamu buat macam ni dulu. Okey, saya nak kamu salin macam ni dulu. Uji minda, tarikh hari ni 29, hari Jumaat. Lepas tu bahasa Melayu dalam buku tata bahasa. Okey, dalam buku tata bahasa, baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang ni kamu tak payah. Petikan dia ni jangan tulis. Yang panjang lebar ni jangan tulis. Saya nak kamu tulis yang ni dulu dalam buku. Buku tulis sekarang. Okey, tulis dulu. Yang ni jangan tulis. Yang panjang ni jangan tulis. Kamu baca saja kejap lagi. Okey, buat sekarang. Boleh tak? Ada tak buku tulis? Apa? Tata bahasa yang minggu lepas. Yang minggu lepas, yang ayat tunggal minggu lepas. Sekejap sini air, sekejap. Yang minggu lepas. Sekejap. Saya ambil gambar ya. Ambil gambar sekejap. Buka kamera, saya ambil gambar. Buka kamera. Semua buka kamera, saya ambil gambar. Okey, tulis ni dulu. Tulis yang teks dia ni jangan ya. Teks dia tu jangan. Yang ni
Yang ni jangan. Ya. Yang ni jangan salin. Kamu cuma salin uji minda, baca teks. Yang ni salin. Kemudian salin yang ni, sekejap lagi saya bagi jawapan dia. Tak apa, saya bagi jawapan dia. Saya faham, nanti kamu nak baca, nak cari saya satu susah. Sebab kecil kan. Yang ni kamu salin. Kemudian dah salin, dah siap cakap bagi tahu saya. Saya akan bagi jawapan dia kejap lagi. Tak apa. Tak apa. Cikgu salin mana? Ayat tunggal dengan ayat majmuk tu. Nanti saya bagi jawapan dia kejap lagi. Jawapan dia ada kat sini. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Sorry. Jawapan dia sini. Yang warna biru dan merah ni. Jawapan dia ada kat sini. Saya nak, jadi jangan lagi. Saya nak, jadi jawapan dia. Cikgu, tak ada pun. Ya. Apa yang tak ada? Ni lah yang kamu tulis dulu. Tulis dulu yang ni. Yang ni, yang nombor 1 tu lah panjang. Tulis panjang ya. Yang ni contoh saya bagi pendek sebab dalam slide ni tak boleh panjang. Ayat tunggal dengan ayat majmuk. Nak jimat. Ya, tulis dulu ni. Tulis dulu ayat tunggal, tulis ayat majmuk. Tulis dalam buku tu, nombor 1 tu panjang lah sikit. Nanti saya akan bagi jawapan dia ya. Okay. Dah siap yang ni. Dia siap yang ni bagi tahu saya. Dia siap ayat tunggal yang ni bagi tahu saya nak bagi jawapan. Saya nak bagi jawapan. Tulis dulu dia punya tu. Cikgu tulis kat mana? Tulis dekat buku tata bahasa. Ingat tak minggu lepas kan saya dah bagi kerja yang tata bahasa tu kan? Tulis dalam buku tata bahasa. Dah siap yang ni. Dah siap ayat tunggal 1, 2, 3. Ayat majmuk 1, 2, 3. Nanti saya akan bagi jawapan dia sekejap lagi ya. Saya akan tulis dulu yang ni. Yang petikan ni jangan. Ya, petikan ni jangan. Petikan Nabila ke dapur, Nabila melihat semua ni, jangan tulis. Panjang tu kamu nak tulis. Kecuali kalau ada buku teks ke, kalau ada helaian ke, boleh tambah dekat situ. Tak payah. Dan siap ni baru saya akan bagi jawapan dia jadi. Tak apa, tulis dulu. Ambil masa. Janganlah fotografer ambil masa ya. Okay, yang ni saya rakam tau. Nanti saya nak bagi pada grup. Okay, tulis ya. Okay, saya bagi dengan muzik supaya kamu tak boring. Ni apa? Dia sangkut muziknya. Okay, tulis dulu, tak apa. Kalau kamu nak makan, nak minum tak apa depan tu, tak apa, saya tak risau. Ya. Janganlah sampai makan nasi pula. Ya. Nak makan kuih ke, nak kunyah-kunyah ke, tak apa. Janganlah sampai makan nasi tu. Dah siap?
Dah siap yang ni? Kalau dah siap saya nak bagi jawapan dia. Nak bagi slide yang seterusnya. Ahmad Samir Nasri ada? Ada tak Muhammad Samir Nasri? Tak ada. Aisyah Zahra ada kan? Ada. Okey. Alia Sufiah ada tak? Sambil kamu tulis saya panggil nama. Saya nak kenal. Alia Sufiah ada tak? Alia Sufiah binti Muhammad Faris. Tak ada. Alisha Nur Humaira. Tak ada. Daris Dayan. Tak ada. Ada? Daris Dayan? Tak ada. Tak ada. Izari Shah? Tak ada. Fifi Firda? Tak ada. Iman Hanis ada ya. Isfarizal Ahmad bin Isni. Tak ada. Izara Hani? Izara Hani tak ada. Fatih ada. Amar Haziq. Amar Haziq bin J. Tang. Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Faizal. Tak ada. Tak ada. Muhammad Ahmad Daniel bin Muhammad Faizal. Tak ada. Siapa tu? Suka saya dengar. Muhammad Fikri Haikal. Tak ada. Muhammad Haziq Fikri. Zikri bin Muhammad Nordin. Tak ada. Muhammad Muhammad Hazmi bin Rosli. Ada. Muhammad Lutfi bin Muhammad Iqbal Hafiz. Ada. Tak ada. Muhammad Nur Farhan Arif Farish. Muhammad Qayyum Irfan. Tak ada. Muhammad Ryan Irfan. Nik Nur Aisyah. Okey, saya bagi yang seterusnya. Ini jawapannya. Saya nak kamu, okey. Yang warna merah, yang ni kamu boleh ambil juga. Yang ni pun kamu boleh ambil. Yang warna merah ialah ayat tunggal. Yang warna merah ni ayat tunggal. Yang ni 1 sampai kat sini. Yang ni 1 saja ya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. 1 ayat tunggal. Nasri membantu ayahnya. 1 ayat tunggal. Dekat sini ada 2, 1, 2, 3 ayat tunggal. Dan yang bawah ni contoh ya, ada banyak lagi. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini ayat tunggal. Manakala ayat majmuk, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. 1 ayat majmuk. Ayat majmuk seterusnya, wah, segarnya sayuran dan ikan ini kata hubung dia dan ya. Sama juga dekat sini. Kata hubung dia dan ni ada koma dan ayat majmuk seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, kat sini ayat tunggal dia kerana. Seterusnya, ayat kata majmuk, kata hubung dia kerana. Ayat majmuk seterusnya, setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Saya nak kamu salin ambil jawapan dekat sini ya, mengenal ayat tunggal dan ayat majmuk dan intonasi yang betul. Fauzi Jaiz itu satu.
Cari jawapan okey tak? apa? Sorry, apa? Okey, contohnya macam ni. Sekejap, saya keluar yang ni ya. Sekejap, saya tunjuk. Okey, saya tunjuk ya. Macam ni. Sekejap, saya tunjuk. Ya, saya tunjuk sekejap. Ya, saya keluar dulu kejap. Saya nak tunjuk kepada kamu contoh jawapan dia. Sekejap ya, sabar dulu. Okey, contoh dia macam ni. Sekejap. Saya nak kamu faham. Okey, contohnya macam ni. Saya share balik. Sekejap ya. Saya kena tunjuk satu-satu supaya kamu faham macam mana nak tulis jawapan dia. Ya. Okey, sekejap. Sekejap ya. Saya nak tunjuk contoh jawapan supaya kamu faham. Mana jawapannya? Sekejap. Saya kena buka satu-satu. Nampak tak? Ada nampak tak? Nampak? Ni jawapan dia. Sekejap ya. Saya tulis kat sini ya. Cikgu kecil sangat. Ya. Sabar dulu. Saya tulis jawapan dia. Sekejap ya. Saya tulis jawapan dia kejap. Sabar. Saya tulis jawapan dia contoh. Saya nak tunjuk contoh pada kamu ni. Macam mana tulisan dia. Nanti kamu faham macam mana tulisan. Tak apa sekejap. Saya tulis sekejap ya. Nanti dah siap nanti saya balik ni nak tulis contoh jawapan. Ya. Sabar ya. Saya nak kamu faham macam nak tulis jawapan dia kat situ. Okey. Ni contoh jawapan dia. Mana jawapannya? Tak apa. Ya, sabar. Tak faham pun tak apalah, nanti cikgu bagi antara WhatsApp. Ya. Okey, ini jawapan dia, contoh ya. Ni contoh dia. Nabila ke dapur. Nampak tak warna merah ni? Faham tak? Nampak tak warna merah ni? Nampak? Nabila ke dapur. Ni maksud saya ayat tunggal. Okey. Ya, ni ayat tunggal macam ni. Seterusnya ayat warna biru ni ayat majmuk. Ayat majmuk warna biru ni kamu tulis dekat bawah ni. Dia panjang sikit ya, ni contoh sebab pendek. Dia panjang sikit ayat majmuk ke bawah ni. Faham tak? Siapa faham? Boleh respon tak? Faham. Ayat tunggal macam nak tulis kan? Faham. Bagus pasti. Ayat Nabila ke dapur warna merah ni contoh ya. Kan tadi kan saya ada bagi garis-garis merah, garis biru tu nak membezakan ayat majmuk dengan ayat tunggal. Contoh ayat tunggal, Nabila ke dapur. Kamu ambil perkataan ni, tulis dekat sini ya untuk nombor 1. Nabila ke dapur dah siap. Okey. Ayat majmuk warna biru ni, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ini satu ayat, kamu tulis dekat nombor 1 ni sini. Faham ya? Dekat nombor 1 kat sini. Faham? Okey, okey, bagus. Itu sebab tu saya nak kamu tanya saya. Boleh tanya, dekat sini kamu nampak tak ada warna merah? Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ini satu ayat. Kamu ambil ayat ni, tulis di ruangan ayat tunggal nombor 2. Faham ya? Okey. Seterusnya, warna biru ni kamu ambil segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Kamu ambil ayat ni, kamu tulis di nombor 2 ayat majmuk. Ya. Okey. Seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini satu ayat ni, kamu ambil ayat ini, kamu tulis nombor 3 ayat majmuk. Dah cukup 3 dah stop ya.
Okey, seterusnya ayat tunggal ada satu lagi kan kita tak tulis. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini satu perkataan, satu ayat tunggal. Kamu ambil ayat ini, tulis di nombor 3 ayat tunggal. Faham tak? Faham. Boleh tak? Bagus. Boleh tulis yang ni. Boleh tulis yang ni. Tulis yang ni ya. Tak faham boleh tanya cikgu. Tak apa, jangan takut, jangan malu. Tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Buka mic tanya cikgu, saya tak faham. Tak faham yang mana? Okey ya. Boleh dulu. Okay, saya ingat kamu tulis jawapan dia seperti yang saya bagi tahu tadi. Ya, warna biru, garis biru kamu tulis pada ruangan ayat tunggal. Warna merah kamu tulis pada ruangan ayat tunggal. Dan warna biru kamu tulis pada ruangan ayat majmuk. Kalau tak faham, kamu buka on mic, kamu boleh tanya ya. Okey, dan ni kamu tulis dalam buku tata bahasa ya. Okey, tak ada buku tata bahasa tak apa. Kamu tulis dalam mana-mana buku, nanti kamu salin ataupun kamu tampal saja keratan tu dalam buku tata bahasa. Saya faham dalam situasi sekarang ni ya, kita hadapi macam-macam masalah ya. Tak apa. Nanti untuk Google Meet kita pada hari ni kita akan post lagi pada grup. Ya, kamu boleh refer yang tu. Ya, refer video ni nanti. Ya. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Siapa yang guna handset tu tak nampak lah, dia kecil lah. Tak apalah ya. Yang guna handset tu kamu tengok dulu ya. Kalau siapa yang guna laptop, alhamdulillah lah, insyaAllah boleh. Ya, nampak jelas. Okay. Siapa yang dah siap nanti tunjuk. Tunjuk macam ni. Siapa yang dah siap nanti tunjuk macam ni ya. Tunjuk kat saya macam ni. Nanti lepas habis kelas sekejap lagi saya akan share link untuk kedatangan. Dan kedatangan satu lagi Google Form untuk soalan-soalan objektif dan juga soalan subjektif. Nanti kamu boleh buat, kamu hantar saja dalam Google Form tu, tak payah hantar melalui WhatsApp ataupun Telegram. Jadi saya boleh tahu siapa maka berapa kamu akan dapat ya. Siapa yang dah siap boleh tunjuk kat saya. Tunjuk macam ni tak apa. Cikgu saya dah siap. Ya. Ada masalah, tolong bagi tahu saya, cikgu, saya tak faham. Cikgu, saya ada masalah. Ada masalah, boleh tanya saya. On mic, lepas tu boleh tanya saya ya.
Okey, saya buka lagu dulu, buka muzik perlahan-lahan supaya kamu tak boring. Ya, kadang-kadang kita senyap. Kita dengar sikit. Okey. Siapa yang dah siap? Sangkut-sangkut lah muziknya. Okey, siapa yang dah siap? Ada tak siapa-siapa yang dah siap? Aisyah Zahra dah siap? Aisyah Zahra. Belum. Belum. Okey. Siapa yang dah siap tunjuk. Contohnya macam ni. Saya Aisyah Zahra. Saya dah siap. Tunjuk kat kawan-kawan ya. Biar kawan-kawan tengok. Nik Nur Aisyah ada tak kat sini? Tak ada. Nur Alia Humaira ada? Siapa tu? Siapa tu? Nik Nur Aisyah ada ada? Ada. Oh, ada yang Nik Aisyah. Buka. On lah mic, on lah kamera Nik Nur Aisyah. Saya nak kenal mukanya. Okey. Ada pun ya. Nur Alia Humaira. Nur Alia Humaira ada tak? Kita nak tengok mukanya. On video. On video. Nur Alia Humaira. Sebab kamu guna email mak kamu kan? Keluar Ros Iwan, saya tak kenal siapa pula. Nur Alia Humaira ada. Nur Alia Humaira. Nur Alia Maisarah binti Wira. Nur Batrisha Kristina ada. Nur Hana Raisha. Nur Hana Raisha. Nur Zara Elina. Nurul Ain Dinisha. Nurul Elia Syahira. Nurul Husnina Damia. Kasih Marisa. Safia Humaira. Syahril. Syazwina. Zara Arisa. Ya? Cikgu dah siap. Tunjuk kat kawan. Saya Nur Iman Hanis. Dekat sikit, tak nampak. Tak nampak. Okey. Jatuh Iman Hanis. Okey, jangan lupa titik kena letak ya. Kamu jangan lupa setiap kali kamu tulis, titik sangat penting. Maksud saya kat sini contohnya, Nabila ke dapur ada titik kan? Titik ni maksudnya ayat itu habis ya. Kalau kamu tak letak titik, salah. Walaupun dah betul kamu tulis Nabila ke dapur, ingat titik. Contoh dia macam ni. Saya tulis kat sini ya. Saya tulis kat sini bagi kamu faham. Nabila ke dapur. Okey. Kamu kena tengok ya, titik ni kena ada. Ni titik ni kena ada ya. Titik. Lepas saja ayat tu, titik kena buat. Buat titik. Kalau kamu tinggal titik, salah ya. Kalau kita membina ayat yang lengkap atau membina karangan, kita kena ada titik. Ini titik. Kalau satu lagi tanda, okey. Ini titik. Satu lagi. Ya. Ros Iwan, angkat tangan. Apa Ros Iwan? Boleh tanya saya. Ros Iwan. Okey, kita ada dua. Satu titik, satu koma. Satu titik, satu koma ya. Kalau ayat itu ada titik, kamu kena tulis titik. Kena buat titik ya, supaya ayat kamu tu lengkap ya. Titik dengan koma meramaikan peranan yang penting dalam membina ayat. Sepatutnya kamu dapat markah 2. Tak ada titik, tak lengkap, tak boleh dapat markah 2. Ya, ingat, titik sangat penting.
Kalau kamu baca kat situ, Nabila ke dapur. Kan ada titik. Kamu tulis titik. Kalau ayat majmuk kat sini, ayat majmuk dia ada Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, ada koma. Kamu kena tulis koma kat situ. Contohnya macam ni, saya tulis kat sini. Saya tulis dekat sini. Titik sangat penting ya. Saya tulis kat sini. Nabila melihat ingat ya, titik kena buat, kena penting titik tu. Membersihkan ikan. Siapa yang dah siap, tunjuk dekat kawan-kawan. Siapa yang dah siap, tunjuk kat kawan-kawan. Okey, contohnya macam ni. Kalau ayat majmuk, dia panjang kan? Ayat majmuk dia panjang. Tak nampak perkataan koma dengan titik sangat penting. Ya. Kalau macam tadi, ayat tunggal Nabila ke dapur, dia ada titik. Kena buat titik. Kita kena lengkapkan ayat tu. Tak, sama juga dengan tanda soal. Ya, tanda soal, tanda seru. Ya, kita kena buat. Okey. Okey, sama juga ini. Ni tanda soal. Sebalik nampak ya, ni tanda soal. Ni tanda seru. Kita kena titik beratkan tanda soal dan tanda seru. Tak buat nanti ayat tu tak lengkap. Kalau tak lengkap, maka kita tak dapat penuh lah. Sayanglah. Ya, sepatutnya kita dapat markah 2. Tiba-tiba kamu terlupa nak letak titik. Yang tu kamu akan kerugian, rugi. Cikgu, kenapa markah saya tak dapat penuh? Padahal ayat saya betul. Ya, sebab kamu tertinggal titik ataupun koma ataupun tanda baca. Tanda baca sangat penting ya. Dan juga tulisan, kamu kena jaga tulisan ya. Kamu kena tulislah, tulisan kamu kenalah cantik-cantik, kenalah lawa ya, supaya senang untuk saya baca, kawan kamu baca ya. Okey, ingat tulisan kita pun kena lawa, kena cantik. Siapa yang dah siap selain pada Nur Hanis? Nur Iman Hanis, siapa lagi yang dah siap? Boleh tunjuk macam ni ya, boleh tunjuk. Cikgu, saya dah siap. Okey, kawan-kawan tengok ya. Okey, boleh tunjuk. Nur Aisyah dah siap. Ni Nur Aisyah. Nur Aisyah dah siap. Belum. Okey. Saya panggil nama, kamu jawab ya. Saya nak kenal juga orangnya macam mana. Sebab saya tak kenal. Saya serius. Saya tak kenal lagi kamu. Kamu tahun lepas tahun 2 kan? Buka, tolong on mic tu. Tolong on kamera. Tak apa. On je kamera. Jangan malu. Okey. On kamera. Semua malu nak on kamera. Macam mana nak on kamera? On kamera? Okey, on kamera. Okey, saya tunjuk kat sini sekejap ya. Dia ada button macam ni. Sekejap, saya tunjuk. Saya lukis dulu. Saya kena lukis supaya kamu faham. Iman tak off mic ni. Ni kameranya ni nampak. Dia macam ni, dia ada macam ni. Kalau kamu nampak dia macam ni, okey, yang ni mic, yang ni jangan tekan, yang ni jangan tekan. Kalau kamu tekan yang ni, kamu akan offline, kamu akan keluar daripada grup ni. Jadi jangan, yang ni jangan. Yang ni jangan. Ni untuk mic, simbol ni untuk mic, simbol ni untuk kamera. Faham ya?
Simbol ni untuk mic, simbol ni untuk kamera. Kalau kamu tekan ni, kalau dia jadi macam ni, maksudnya kamera on. Kalau kamu tekan dia, bila dia keluar macam ni, mic dia akan off, mute. Akan off. Sama juga dengan kamera. Kalau kamera logo dia macam ni, maksudnya kamera gambar kamu keluar. Ya, kalau kamu tekan, bila dia macam ni, tak nampak muka kamu, nampak gambar ataupun blank je nampak ya. Okey. Saya nak gambar kamera kamu macam ni. Gambar kamera kamu macam ni. Cikgu bila? Faham ya? Tak dengar. Fatih, boleh tolong ulang sekali lagi Fatih? Fatih nak tanya. Okey Fatih, tolong ulang lagi Fatih. Saya tak dengar. Ke siapa yang tanya tadi tu? Tak apa, on mic boleh tanya saya. Siapa yang nak tanya boleh on mic. Kalau on mic dia macam ni simbol dia. Dia ada gambar mic. Macam aiskrim tu. Aiskrim. Dia macam ni. Kalau on mic dia akan timbul macam ni. Okey, on mic siapa nak tanya? Fauzi Jaiz. Ros Iwan. Lainlah kalau macam kita punya line rumah, line internet kita slow, memang dia akan ada masalah lah. Tapi tak apa, saya dah rakam, nanti saya akan post dalam grup kelas ya. Nanti kamu boleh tengok balik. Okey, semua dah siap? Okey, semua dah siap? Nur Iman dah siap kan? Okey, tak apa Nur Iman. Nanti kamu dah tulis dalam buku tu, nanti kalau insyaAllah kalau minggu depan buka sekolah ke, kalau tak sambung lagi tak apa. Saya akan bagi latihan dalam Google Form. Saya dah siapkan Google Form tu. Google Form dah ada sebenarnya dalam grup tu. Saya dah bagi tadi. Ya, Google Form saya dah siapkan dalam grup. Cuma tekan saja, masuk saja dalam Google Form tu. Nanti bila dah siap, markah kamu terus keluar. Ya, cuma sekarang ni kamu kena tarik sikit. Untuk subjektif kamu kena tariklah sikit ya. Okay, baik. Okey. Dah siap belum? Nak Iman ni dah siap. Siapa yang dah siap? Angkat tangan. Aisyah Zahra dah siap. Jadi yang ayat semua ni jangan salin tau. Kamu cuma salin yang ni saja. Sama juga macam tadi tu. Okey cikgu. Ya. Saya boleh Okey. Kamu ingat ya, petikan semua tu jangan salin ya, jangan salin. Kalau kamu salin nanti tak siap lah ya, kamu cuma salin jawapan dia saja ya. Yang ni contoh sebab kamu tak dapat lagi buku teks ya, walaupun saya dah bagi buku teks online, nanti kamu nak refer buku teks online tu susah ya. Nak refer buku teks online lagi, nak refer, nak tengok apa ni Google Classroom lagi. Saya tak nak kamu susah. Ni pun saya dah bagi senang dah kepada kamu. Saya tekan tu juga. Ni contoh dia yang tadi ya. Nabila ke dapur, titik jangan lupa. Nabila ke dapur, titik ni maksud saya tadi. Jangan lupa titik ni. Bagus. Lagi ya. Ni titik ni jangan lupa. Ni memang ramai yang tertinggal titik ni. Ke titik ni jangan lupa. Kena buat juga. Kamu jangan anggap ianya ala cikgu. Senang saja. Jangan ya. Selalunya benda yang senang inilah yang kita selalu lupa. Titik, koma. Ni. Yang ni. Okay, saya ulang. Saya balik. Okay. Please salin ya. Okay, siapa yang dah siap tadi? Siapa sebut nama? Saya. Siapa? Sebut nama. Wafi. Wafi ni orang ni. Wafi ni yang rajin ya. Okay, Wafi mana muka? Wafi nak tengok. Saya tak kenal lagi Wafi ni macam mana. Handsome ke, putih ke, ya tinted ke. Mana Wafinya? Saya nak tengok. Wafi, mana dia? Mana mukanya? Mana Wafi? Siapa Wafi? Ni Zihana Nur ni. Tengok sikit mukanya. Handsome.
Okey pun. Okey, jangan malu ya. Kenapa sampai keluar tu? Okey, dah 2 orang dah siap. Wafi, saya tanda ya siapa yang banyak banyak respon. Saya tanya, saya tanda kat sini. Siapa yang suka baca, saya tanda kat sini. Ingat ya, kamu baca salah ke, jawab salah ke tak apa. Sebab kita dalam proses nak belajar. Contohlah kalau kamu salah sebut membersihkan, kalau kamu salah eja, kita boleh betulkan. Ya, jangan risau, jangan takut. Saya tak makan orang pun ya. Okey, jangan risau ya. Okey, salah jawab tak apa, jangan risau. Jawab saja. Saya nak kamu aktif bukannya pasif ya. Okey, siapa lagi? Fauzi Jaiz ni siapa ya? Fauzi Jaiz ni siapa nama ya? Fauzi Jaiz ni siapa namanya? Saya tak kenal. Dia off kamera. Okey, tak apa. Kita ada lagi beberapa minit untuk tamatkan kelas. Yang ni. Okey, kalau kamu boleh snap gambar yang ni, kamu snap gambar yang ni ataupun tak apa, jangan risau. Saya akan post video ni ke dalam grup, kamu boleh tengok balik yang ni ya. Baik, saya akan seterusnya, saya akan pergi ke seterusnya untuk kita. Okey, seterusnya yang dah habis ya. Okey, saya nak ulang lagi sekali. Saya nak tanya pada kamu. Okey, hari ni kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang apa? Apa objektif kita pada hari ni? Siapa boleh beritahu? Siapa boleh? Bagus, Nina Ansha. Siapa boleh bagi tahu saya apakah objektif kita pada hari ni? Apa yang kita nak capai pada hari ni? Objektif kita apa tadi? Baca ni. Saya dah tunjuk. Tolong baca apa objektif kita pada hari ni. Kita nak baca. Siapa boleh tolong baca? Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan buat sebutan dan intonasi yang betul. Bagus. Ya, tu saya kata tak apa. Kalau kamu salah sebut pun tak apa. Mungkin ibu bapa kamu boleh tolong. Ibu bapa kamu tak apa, boleh tolong. Kamu salah sebut tak apa. Ya, boleh tolong. Kalau contohnya kamu nak sebut majmuk susah, kamu boleh eja dulu. M-A-J, M-U-K-Muk. Majmuk. Okey, tak apa, boleh eja. Tak kisah. Kalau ibu bapa kamu tolong, boleh. Tak kisah, tak salah ya. Tak apa, itu satu kelebihan. Ibu bapa kamu boleh tolong kamu ya. Okey, objektif kita hari ni, kita nak semua yang ada pada hari ni ya boleh menguasai ya ataupun mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk, membaca ayat majmuk dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan. Sebutan tu kena betul ya. Dan intonasi yang betul. Intonasi ni apa? Cara kita sebut, contohnya kalau ayat tanya dia ada intonasinya yang lain. Contohnya ibu, hari ini hari apa? Tu contoh, tu sebutan, tu intonasi. Ya, dia ada intonasi. Okey, hari ini kita belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal, minggu lepas kita dah belajar ya sedikit ayat tunggal. Dan hari ini kita sambung sekali lagi, sikit lagi untuk ayat tunggal. Dan ayat majmuk hari ini kita baru belajar tentang ayat majmuk. Ayat majmuk tadi ialah apa? Ya, gabungan ayat tunggal. Gabungan, saya tunjuk balik ya. Saya tunjuk balik ayat tunggal. Okey. Ayat tunggal ataupun satu ayat tunggal ataupun lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan menggunakan kata hubung. Ni ya. Mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal ya. Sama ada dia ada 2 ke, ada 3 ke, ayat tunggal selalunya 3 lah ya. Ya. Untuk dah disambungkan oleh kata hubung.
Ini contoh kata hubung. Dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan banyak lagi. Ya. Okey, kalau satu je ayat tunggal, dia tak tanya ayat dia, tak boleh terbina ayat majmuk. Ya. Okey, saya rasa sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua yang join kelas kita pada pagi ini. Ya. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar tajuk lain pula. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kamu kena siapkan homework yang saya akan bagi dalam Google Form nanti. Yang tu kamu tak payah nak send melalui WhatsApp ataupun Telegram. Yang tu kamu terus boleh hantar dalam Google Form dan markah dia terus keluar dekat situ. Ya, siapa yang hadir hari ni, saya nak sekejap lagi kamu akan klik link, sama-sama ya. Kamu akan klik link link kedatangan ya. Sekejap lagi saya akan post. Okey, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.